Assalamualaikum, selamat sejahtera. Lagi sekali bersama dengan saya, Mohsin Mokhtar. Atacama Podcast, 30 minit soalan-soalan maut. Kali ni kita lagi sekali berhadapan dengan tetamu penyokong Manchester United. Saya pun tak tahu kenapa Atacama suka sangat dengan tetamu penyokong Manchester United. Tapi kali ni special kerana international. Okey, kita ada tetamu international, Iskandar Abdullah yang saya kenali sebagai lebih mesra dengan saya panggil Dad. Selamat datang, Dad. Terima kasih, Sid. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa cerita di Malaysia? Malaysia macam ni lah, dah aman, makmur. Okey dah, lusa dah boleh pergi balik kampung Suluh Durian. Okey lah, semua terkawal. Okey Dad, aku akan masukkan diri aku dengan hang sebab aku dah biasa, aku akan cakap macam biasa. Kepada yang tidak kenal hang, dengan hang punya diehard fan MU tu, sila perkenalkan sikit diri hang 1 minit. Okey. Nama aku Iskandar Abdullah, kawan-kawan semua panggil Dad lah. Buat masa sekarang ni, pasal apa Mohsin kata malam ni international? Sebab sebenarnya malam ni aku bukan duduk di KL, aku bukan duduk di Malaysia. Aku sekarang ni menetap di Tashkent, Uzbekistan. Dah dekat 3 tahun aku dekat Uzbekistan ni. Nak buat macam mana Sin? Rezeki anak bini kat tempat orang, aku ni menumpang rezeki mereka lah, macam tu lah. Apa nak buat? Okey, apa cerita kita? Okey, kita hari ni nak cerita tentang Paul Pogba. Disukai atau dibenci? Tepat sangatlah, tepat sangat. Panas. Tepat sangat kita panggil hang Dad untuk bincang tentang Paul Pogba. Sebelum apa-apa, aku kena terangkan hang dulu dia punya undang-undang dia. Biasalah kita sembang apa pun, topik apa pun, nak gaduh ke nak apa ke, tapi undang-undang tetap undang-undang. Jadi kita set masa, aku ada timer kat sini, 30 minit. Okey, undang-undang dia dalam masa 30 minit ni, hanya aku sahaja yang dibenarkan bertanya soalan. Boleh? Okey, kemudian dalam masa 30 minit ni juga, apa yang berlaku semua yang dah dirakam ni akan di-upload ke channel YouTube Atacama. Maksudnya, Dad, apa sahaja yang hang cakap adalah milik publik. Kalau hang kena kecam ke apa ke, itu lantak kat hang lah. Kami tak tanggung. Okey, tajuk hari ni Pogba disukai atau dibenci. Jadi soalan akan aku tanya berkaitan dengan Pogba, tapi kadang-kadang aku akan selit soalan suka hati aku. Boleh. Diharapkan hang jangan lari sebab kalau hang lari sebelum 30 minit, kami tetap juga akan upload podcast ni ke YouTube, tapi kami tulis kat situ dalam kurungan penyokong kuat Manchester United lari dari podcast. Demi lencana di dada, Sin. Kita tak lari. Demi lencana di dada, itu yang nak dengar tu. Boleh kita start sekarang, Dad? Boleh. Silakan. Dad, kita cakap tentang Paul Pogba ni, Dad. Serial winner piala Serie A waktu dekat Juventus. Piala apa yang dia tak menang dekat Juventus kalau lokal Itali? Kemudian kita bercakap tentang playmaker pasukan yang menang Piala Dunia. Tapi dekat MU aku tengok cempera je. Menang pun Community Shield. Tak boleh nak naikkan MU. Adalah Europa sebiji, FA Cup sebiji. Macam bukan, kenapa Paul Pogba yang kita tengok kat Juventus dengan yang dekat Perancis ni tak sama macam Paul Pogba kita tengok kat MU, Dad? Bukan, bagi komen sikit. Okey, macam ni Sin. Personally pada aku, Pogba ni special. Memang dia daripada akademi. Masa di akademi dulu pun dia tak dapat banyak peluang. Kalau tak salah aku dia dalam 5 ke 6 kali je kot. Ke 3 kali je dia dapat main dengan squad senior. Lepas tu aku rasa mungkin dia rasa tak dapat peluang macam tu, dia pergi ke Juve. Dan di Juve dia dibagi peluang untuk bermain dengan corak permainan Liga Inggeris dengan Liga Itali itu dah berbeza.
mungkin corak permainan buat pada masa tu dia mematangkan permainan dia tu di samping sokongan kawan-kawan tu. Jadi dan kebetulan macam yang masa yang ada seorang saudara kita yang masa episod 1 tu cakap, di Juve tu, Liga Itali masa tu, Juve paling dahsyat. Semua star nak main kat situ. Napoli masa tu dah out, Milan dah out, Inter dah out. Juve saja masa tu yang orang panggil macam Real Madrid di Spain. So bila star semua kat situ, dia senang main. Dia senang blend tau. Dia senang blend masuk dengan orang-orang yang memang pengalaman. Dia senang blend. Jadi dan dia mungkin coach di Juve masa tu, dia create gameplay tu berdasarkan dia. Maknanya yalah, dia playmaker, orang-orang yang di sekeliling ni ikut macam mana dia nak. Bang, waktu tu ada Andrea Pirlo bang. Tapi yalah, walaupun di hujung career tapi ada Andrea Pirlo juga. Masih Paul Pogba ke playmaker waktu tu? Dia pada aku macam mana orang panggil ya, pelengkap. Saling melengkapi. Tapi masalahnya bila dia di United, mungkin macam mana yang saudara kita yang first episode tu cakap, pembelian tu betul tapi masa dan ketika tu tak betul. Sebab di United 2-3 tahun ni semua player baru Sin. Nak harap Matic tu mana dah boleh dah. Nak harap siapa lagi player yang lama-lama, Mata pun tak boleh dah. Dia sebab player lama yang ada di United tadi bukan macam player lama yang dulu-dulu yang memang betul-betul demi lencana di dada punya. Memang yang sebab player lama yang dulu-dulu memang akademi punya orang. School, Rangnick, tu semua yang memang akademi punya orang. Jadi bila Pogba main ke situ, benda baru nak create, jadi dia dah di level yang lain tau. Level dia dah bukan level McTominay yang baru-baru ni, Greenwood. Dia bukan level tu masa dia patah balik main ke United. Dia dah level dah up dah. Jadi lepas tu mungkin polisi Mourinho masa tu, Mourinho tak dapat kerjasama daripada board. Apa yang Mourinho nak tak dapat. Mungkin tactical Mourinho pada masa tu tak kena dengan dia. Jadi dia tersekat. Dia macam kata tu, di France dia duduk number 6. Number 6 dia main CM General orang ikut cakap general, tapi masa by the time dia di United, dia general yang orang tak ikut cakap. Itu masalah dia. Dia bukan orang tak ikut cakap tu sebab orang memberontak dengan dia, bukan. Bos tak bagi orang ikut cakap dia. Bos tak bagi macam mana yang dia nak. Itu je pada aku. Di samping lagi satu Sin, di samping lagi satu problem dia, masalah lah ni, player lah ni nak cepat glamour Sin. Lepas score gol begini, rambut berbelang-belang, apa benda. Hang tengok Beckham dulu, rambut spike. Kena sound dengan Ferguson, botak kepala. Mana berani lawan? Lah ni dia tak takut coach. Itu je. Itu je pada aku. Sebab environment samalah dia di United tu. Tapi dan kena bagi masa kat dia. Dengan tim baru yang Solskjaer tengah create ni. Tunggu main ni, tengok macam mana dia nak pair dengan Fernandes, dengan Bruno Fernandes. Aku nak tengok yang tu. Hang macam up ke Pogba ni tinggi sangat ni dah. Itu personal aku. Cuma yang aku tak suka dia macam aku cakap tadi tu lah. Perangai budak-budak tu duk ada lagi. Perangai budak-budak tu. Dia bukan level, bukannya level siapa tu? Lingard boleh lah begini. Apa Cina? Cina dekat tangan tu apa benda? Apa Wakanda nenek tu. Tak boleh. Okey Dan. Kita pergi sejarah sikit sebab hang up Pogba ni tinggi sangat. Dia pakai nombor 6 lah ni dekat Manchester United. Nombor 6 dekat Manchester United ni sejarah dia, walaupun aku menyokong Arsenal,
Tapi sejarah nombor 6 ni memang jenis orang yang memang bantai kaki orang punya nombor lah. Rio Ferdinand, Laurent Blanc, Steve Bruce, Gary Pallister, Yap Stam, dulu semua pakai nombor 6 dekat Manchester United. Mari aja Pogba, kaki dia pula dah. Dulu nombor 6 orang yang taji kaki orang pakai. Sekarang ni dia punya kaki pula tak boleh nak tahan. Asyik injured aja dah. Macam tak layak pakai nombor 6 je. Pada aku, injured tu sebenarnya dia tak mau main. Dia tak mau main pada aku. Yalah, injured tu injured lah. Tapi pada aku, apa yang menyebabkan dia membenarkan diri dia injured? Pada aku, dia tak mau main tu dengan spekulasi dia nak pergi ke Real Madrid kan. Jadi aku rasa nombor 6 dengan dia ni di United tak boleh ni. Aku rasa sepatutnya dia pakai nombor 8 kot. Nombor mata tu dia pakai. Pula dah. Sebab bukan sebab kalau hang sebut Jeb Stam, kalau hang sebut siapa tadi, Ferdinand, itu bukan CM, itu defend. Betul ya? Defense standard lah. Memang sebab aku main bola dulu, aku memang back kanan. Coach aku pesan ada 3 cara nak tackle orang. 1, tackle orang, bola jangan tackle. 2, tackle orang, bola jangan tackle. Nombor 2, tackle bola, orang jangan tackle. Nombor 3, tackle dua-dua sekali. So bila hang sebut nombor 6, kaki makan nombor yang orang pakai tu, kaki dia semua makan kaki orang, sebab yang pakai tu defend ataupun DMF. Memang itulah kerja dia. Tapi yang pakai nombor 6 lah ni CMF mana makan kaki orang. CMF jaga kaki dia sendiri. Jadi kerja Pogba ni sebenarnya adalah general dan playmaker. Dan ini podcast ni kita upload ke YouTube, orang boleh tengok hang punya pendapat ni. Maksudnya dia paling sesuai main MC. Ya, dia main CM ataupun dia playmaker, dan dia mungkin boleh, sebab bila tengok game dia kena main di sebelah kiri sikit. Itu dia boleh convert apa yang dia nak tu dengan cantik, dan dia boleh main box to box. Tapi dia tak boleh main DMF atau dia boleh main box to box, dia boleh main CMF, tapi dia tak boleh tak boleh main DMF, dan dia sekali-sekala dia boleh main AMF. Tapi pada aku solid dia CM. Okey dah, kita tengok pula dekat Perancis nombor 6 ni. Selain daripada Paul Pogba, Yohan Cabaye, Lassana Diarra, Claude Makalele, Oliver Dako, Yori Jogayev, nama-nama yang agak besar juga. Tapi kat sini Yori Jogayev dengan Paul Pogba je lah yang menang cup. Yang lain tu cup, walaupun nama ada tapi tak berapa gempak sangatlah. Nak cerita bahawa Paul Pogba ni dekat France, dia memang general lah. Tapi dekat MU dia macam, aku tak tahu nak cakap, kalau hang kata dia general, orang tak ikut, apa pasal nak jadikan dia general? Tak, itulah dia ada macam mana? Dia ni ada masa dia jadi budak-budak, hantar. Bila jadi budak-budak tu yang orang panas. Aku pun panas. Apa benda kadang-kadang hang nak jadi general, tapi hang nak hold bola pun tak boleh. Hang stop ball pun kadang-kadang tok parit. Hang passing pun tok parit. Tapi bila dia main, angin dia cantik. Hang tengok dia bagi long ball dia cantik, dia through bola cantik. Cerita dia ni, si Pogba ni, perangai budak-budak dia tak habis lagi. Sebab tu yang berbalik pada isu yang aku kata tadi tu. Bila hang tangkap gambar, hang bertekinja, hang score gol, hang terkinja-kinja macam Lingard, hang tangkap gambar begini-begini bagai. Itu bukan general punya karakter. Jadi dah boleh aku cakap Ole Gunnar Solskjaer ni tak boleh kontrol Pogba sebenarnya. Betul. Pogba bukan calang-calang coach yang boleh kontrol dia. Dan dia lebih baik pergi Real Madrid ke ataupun tukar coach kat MU?
pada aku kalau dia nak pergi Madrid, dia pergi je. Buat apa nak simpan ni? Buat apa nak simpan taib dia jadi lagi busuk? Cuma lah ni, aku kalau boleh bagi dia main dulu dengan Fernandes sebab nak tengok macam mana dia boleh communicate dengan Fernandes. Sebab Fernandes masuk ke United, 2-3 game impact dia tu dah lain dah. Gameplay dia dah lain. Dah lama United tak score gol melalui corner. Maguire dah boleh tanduk gol. Dia dah lain lah. Cuma lah ni nak tengok dia Fernandes, dia duduk belakang. Macam mana dia nak main. Itu je aku nak tengok. Tapi kalau dia nak pergi ke Real Madrid sangat, dia pun sanggup bayar je. Ambil player lain. Dan aku rasa ramai lagi yang main di EPL tu yang boleh main CMF yang bersesuaian dengan macam mana yang United nak. Tu je pada aku. Hang macam nak cakap yang macam hang ni cikgu disiplin, lepas tu yang Pogba ni budak bermasalah, tapi hang nak jadikan dia ketua pengawas dan hang harapkan dia berubah tim. Ya, sebab ketua pengawas memang kena bagi budak yang nakal. Lain budak macam nakal. hang ni. Budak nakal, dia pernah lompat pagang sekolah. Dia isap rokok. Dia pernah lab kelas. Bila dia jadi ketua pengawas, dia tahu kat mana nak cari kawan-kawan ini yang hilang ni. Dia tahu macam mana nak kontrol kawan-kawan dia. Dengan cara, mungkin time rehat, dia pergi isap rokok dulu sekali. Lepas tu dalam masa dia isap rokok tu, dia sekolahkan kawan-kawan dia. Hampa jangan isap rokok tani. Kalau hampa isap rokok tani, aku kantoi dengan aku tak boleh cover hampa. Dia konsep dia macam tu lah. Orang kata sambil menyelam, sambil minum air. Tarik rambut dalam tepung. Rambut boleh keluar, tepung tak berselerak. Jadi hang masih yakin dengan Pogba ni? Hang masih yakin dengan Pogba sebab ada Fernandes, jadi masih lagi budak nakai ni boleh digunakan? Ya. Sejujurnya, aku masih yakin dia boleh deliver satu benda yang lagi baik daripada apa yang ditunjukkan sebelum ni. Dengan adanya pair yang sesuai. Sebab DMF pada aku back to McTominay dah memang cemerlang kat situ. Fred pun menunjukkan peningkatan yang bagus kat situ. Selain daripada apa nama player yang aku sebut tadi tu, yang daripada Chelsea tu. Bukan. Matic pun dah menunjukkan perkembangan yang baik dah lah ni. Berbanding apa yang player-player ni tunjuk masa dengan Mourinho dulu. Kalau hang perasan, masa dengan Mourinho dulu, semua player kita nampak masalah. Semua duduk kat position yang betul pun kita bila main dalam game nampak benda tu tak betul. Aku macam MU ni semua aku nampak masalah je dah. Aku tak nampak yang betul, aku nampak masalah je kalau MU. Tapi at least tak beli David Luiz. Apa benda defend beli David Luiz? Apa benda beli siapa tu? Mustafi. Itu sesi podcast lain. Ini hari ni tajuk lain. Jangan. Maksud aku macam tu. Ada isu dengan Mourinho. Jadi kadang-kadang player ni macam tak mau ikut cakap dia. Tapi bila dengan Solskjaer, dia letak player tu di tempat yang sama macam mana Mourinho letak, tapi player tu boleh deliver. Sebab apa? Sebab depa percaya dekat Solskjaer. Hang nak pi mengaji, hang nak pi belajar silat, tapi hang tak percaya dekat cikgu tok guru silat tu, macam mana hang nak belajar? Baru nampak ada betul sikit apa yang hang cakap ni, nampak ada betul sikit lah tapi. Okey dah, kita dah di jam 14. Personally aku masih percaya dekat Pogba, aku yakin lagi. Okey, jadi kita dah 16 minit, ada 14 minit lagi. Macam biasa kalau setiap podcast tajuk bola kita ada quick fire punya soalan. Hang kena pilih satu nama daripada dua nama yang aku sebut ni. Maksudnya yang hang rasa macam lagi bagus daripada nama satu lagi. Baik, boleh. Patrice Evra atau Gary Neville? Cepat dah. Evra. Peter Schmeichel atau David De Gea? Schumacher, mana boleh orang lain. Rio Ferdinand atau Nemanja Vidic? Vidic.
Paul Scholes atau Roy Keane? Oh, duh. Roy Keane lah general je. Okay. Roy Keane lah general. David Beckham atau Ryan Giggs? Alamak. Giggs. Andy Cole atau Teddy Sheringham? Andy Cole. Dwight York atau Ruud van Nistelrooy? Nistelrooy. Okay. Itu Manchester United. Player baru, Marcus Rashford atau Anthony Martial? Rashford. Maksudnya kalau tiba-tiba Ole Gunnar Solskjaer nak jual salah seorang, hang rasa jual Anthony Martial tak apa, kekalkan Rashford? Ya. Okey, baik. Perancis pula sebab Pogba, Hugo Lloris ataupun Fabian Barthez? Barthez. Sebab dia pernah main MU? Bukan. Sebab aku tengok pada siapa yang kurang cempera. Siapa yang kurang lock-lock. Yang kurang lock-lock. Itu contoh dia. Barthez lagi lock-lock. Bawa bola naik atas. Tapi pada aku, lock-lock dia tu kena pada tempat dia. Okey. Zinedine Zidane ataupun Antoine Griezmann? Aku suka Zidane lah. Zidane. Aku suka Zidane. Aku pilih Zidane. Thierry Henry ataupun Kylian Mbappe? Mbappe. Ke sebab hang bukan sebab aku tak suka Henry sebab dia main Arsenal, bukan. Tapi tengok liga yang dia main dengan international punya game, Mbappe lagi cemerlang. Dua-dua menang World Cup. Henry ada menang Euro 1. Okey, Mbappe main dekat Liga Perancis. Hang rasa Mbappe boleh capai lebih tinggi daripada apa yang Henry capai? Boleh, sebab Mbappe lah ni main di Liga Perancis. Henry dah main di Liga Inggeris. Oh, maksudnya potensi dia. Okey. Dia lebih berpotensi untuk naik lagi. Robert Pires atau Paul Pogba? Pogba lah. Lain macam hang ni dah, lain macam. Cristiano Ronaldo atau Messi? Ronaldo. Sebab Ronaldo dah main banyak kelab. Messi baru main satu kelab. Itu cerita dia. Sebab setiap padang hang masuk, game dia lain-lain. Maksud aku, hang main dekat England, gameplay dia lain. Hang main di Spain, gameplay dia lain. Hang main di Juve, gameplay dia lain. Tapi Messi dia main kat satu tempat je. Itu yang sayang dia. Kalau dia berani belah macam Ronaldo, aku rasa dia boleh ada di lagi satu tingkat yang lagi, dia akan lebih cemerlang daripada Ronaldo. Okey, soalan ni aku tanya juga dekat episod pertama Mamat MU tu, tapi aku nak tambah 2 nama lagi. Pasal nombor 7 lah, dia MU ni memang cerita pasal nombor 7. Dari dulu lagi kalau ikut sejarahnya, Dennis Law pakai, Josh Best pakai, tapi aku tak nak masukkan nama-nama tu sebab lama sangat. Okey, aku nak minta hang susun 5 nama ni yang pakai nombor 7 daripada nombor 1 sampai nombor 5. Alright. Okey, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona, Michael Owen, Angel Di Maria. Nombor 1 sampai nombor 1 sampai nombor 5. Ya. Yeah. Okey, nombor 1 Beckham, nombor 2 Ronaldo, nombor 3 Cantona, nombor 4 Owen, nombor 5 Di Maria. Di Maria banyak piala menang, main dengan banyak kelab, tapi dekat MU hang tak suka. Bukan tak suka. Pembelian yang tak kena pada masa yang tak kena.
Pula dah. Dia flop weh dekat ni. Dia flop. Dia macam Memphis Depay. Okay, nombor 7 juga. Bagus budak tu, bagus. Budak Depay tu bagus. Tapi pembelian yang tak sesuai di masa yang tak sesuai. Hang tengok lah ni dia main kat mana? Marcel kan? Kalau tak salah aku. Dia main kat Marcel ke dia main kat mana? Mana aku ingat bekas player MU aku tak peduli pun. Yalah dia di mana pun. Ya, dia main di liga dia main di Allah di France kot. Meletup je. Itu maksud aku. Pasal apa di Maria aku letak nombor 5 sebab dia flop teruk kat situ. Tapi hang letak David Beckham di atas Cristiano Ronaldo yang waktu dekat MU menang kasut emas Eropah dan juga menang pemain terbaik dunia. Waktu di MU. Belum pergi Real Madrid lagi waktu di MU. Tapi hang letak David Beckham atas Cristiano Ronaldo. Hang letak David Beckham atas Cantona. Alasan hang? Budak akademi ya. Okey. Jadi alasan ni memang sama macam itu satu. Okey. Sebab United memang berteraskan budak-budak akademi. United berteraskan budak-budak akademi. Sebab budak-budak akademi ni orang kata macam ni lah. Macam orang kata kat aku, hang duk KL lama pun hang cakap Kedah pekat tu. Hang pergi duk Uzbekistan pun hang cakap Kedah pekat tu. Hang ni cakap hang turis lengan keluar darah hijau kuning tu. Macam tu lah. Okay. Faham tak? Jati diri dia lain sikit. Faham. Maksud aku macam tu lah. Macam tu lah maksud aku. Bang, bila sembang pasal nombor 7 ni, sebab aku peminat Arsenal, aku nak kena tanya juga pasal pemain piano hang tu. Apa dia? Yang tu aku macam tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa. Dia dalam standard pisang. Mesti ada seketui pisang yang busuk hantar. Kita nak buat macam mana? Kena redo. Speechless weh. Yang tu tak boleh kata apa. Redo je. Dah lah gaji mahal. Dia pun menyebabkan jadi isu dekat semua player season lepas bila nak sign kontrak baru. Semua player minta gaji naik tinggi. Sebab puncanya bayar gaji kat dia sampai £350,000 seminggu tapi tak deliver. Itulah punca. Salah satu punca lah yang menyebabkan Persepa player-player jadi tohi season lepas. Itu cerita tentang Alexis Sanchez. Seorang lagi. Penjaring terbanyak dalam sejarah Belgium meletup di Inter Milan. Apa yang jadi dekat apa masalah Romelu Lukaku dekat MU? Dia betul-betul nama dia meletup di EPL masa dia main di Everton. Itu dia punya peak lah. Dia memang peak dia masa kat Everton. Bila dia masuk United, dia punya gameplay orang dah tahu dah macam mana. Jadi orang dah tahu dah macam mana nak lock dia. Tak mau bagi dia bergerak. Lepas tu lepas World Cup pula tengok badan dia jadi macam kedai makan. Gila bapak besar. Kan? Tapi touching dia memang still ada kat situ lah. Dengan dia ni jenis orang kata lambat lepas tau. Hang lepas sikit dah boleh. Tapi kalau hang jaga dia betul-betul, dia tak boleh buat apa. Tapi dekat Itali dia boleh hidup bang. Itali. Sebab orang kat player defense kat Itali tu tak tahu lagi dia tu macam mana. Ialah di England, dia dah main di Everton dah berapa season. Jadi coach-coach yang lain-lain ni, player-player defend kelab lain ni dah tahu dah, oh dia ni main macam ni, dia ni main macam ni. Dia ni kelebihan dia kat sini. So kita kena jaga dia macam ni. Itu je. Di Itali, bila masa dia nak tengok? Okey Dad, kita ada 4 minit aja lagi. Okey. Format kita memang 30 minit je. Kalau nak sembang bola memang 3 jam pun tak cukup. Tapi memang kita punya format 30 minit je. Okey, dalam 4 minit ni, kalau Paul Pogba pergi ke Real Madrid, siapa yang hang nak sangat MU beli untuk ganti? Ataupun hang boleh
hang boleh letak nama siapa-siapa pun, tak kisahlah posisi Paul Pogba ke tak, yang hang rasa macam untuk ganding dengan Bruno Fernandes, yang sebab gaya hang cakap tadi macam Bruno Fernandes tu pembelian yang betul. Jadi ada tak player lain yang hang nak sangat datang ke Manchester United? Silakan. Oi, tak terlintas tu. Sebab nak cari general baru ni bukannya mudah. Tapi aku tak nampak macam mana. Aku tak nampak lagi calon yang sesuai sebab polisi United lah ni nak player muda. Tapi pada aku harap player tu ialah English player. English player. England sebab pun tak ada playmaker sekarang. Sebab playmaker England bukan main di kelab-kelab yang besar. Okey. Dia main contohnya macam keeper. Keeper Everton tu siapa nama? Pickford. Siapa nak sangka keeper Everton tu yang jadi keeper England? Macam itulah maksud aku. Tapi pada aku yang lebih sesuai main di United ialah playmaker, English playmaker. Sebab dia lebih dekat dengan budaya United tu sendiri. Atau mungkin kalau macam lawan ni pada aku, kalau mungkin boleh polish Fred. Kalau untuk sementara waktu kalau tak dapat, mungkin boleh polish Fred. Fred pun menunjukkan peningkatan yang sangat bagus pada aku. Cuma kadang-kadang pas dia ke laut, itu je yang panas lah. Tapi dia rajin. Merata-rata dia lari. Cuma kadang pas dia ke laut. Itu je. Marcus Rashford ni memang hang rasa macam akan lead attacking force MU dalam tempoh yang lama ke, atau hang rasa macam nak ada striker lain masuk? Dia kena ada seorang lagi striker lain masuk. Sebab Rashford main sebelah kiri. Rashford kiri, Martial tengah. So aku rasa kena ada seorang lagi. Dan mungkin sekali-sekala apa nama coach? Ole Gunnar Solskjaer hang punya apa tu? Nervous. Solskjaer kena tukar formation daripada 4-3-3 mungkin 4-4-2. Main pair striker balik macam zaman Andy Cole dengan Dwight York dulu. Dia kena main macam tu. Sebab kalau 4-3-3 sebab pada aku Martial tak konsisten. Dia bukan betul-betul pure striker yang memang boleh duduk di situ. Dia kena ada seorang lagi pair dengan dia dan dia boleh main. Kalau nak harap dia seorang, susah. Sebab dia bukan main macam Messi. 40 saat, last 40 saat ni, Paul Pogba dibenci ataupun disukai, hang punya kesimpulan, hang suka ke, tak suka ke? Macam gaya hang cakap tadi, macam memang nak suruh dia kekal jadi general walaupun dia budak jahat. Last word hang kepada cerita Paul Pogba ni. Ubahlah perangai. Betul, ubahlah perangai. Ubah attitude dia berubah, jadi lebih matang, dan dia boleh lead. Itu je. Oh, ayat hang ni dia boleh lead. Maksud hang memang dia boleh jadi general. Boleh jadi general MU. Okey. Habis dah 30 minit. Memang terbaik cara hang mendefend kelab hang dan juga pemain hang, dan juga kalau pemain yang memang hang tak suka, hang terus terang aja cakap. Dari bab itu aku salute hang Dan. Okey. Habis dah kita punya sesi podcast ni. Dah tentu aku kena bagi hang ayat-ayat terakhir untuk peminat MU dekat Malaysia. Yang aku rasa ada setengah peminat MU ni dah ambil borang kelab lain. Yang ada setengahnya yang dah tak sabar dengan apa yang jadi. 7 tahun tukar 5 manager, dapat 5 piala je, itu pun ada 2 Community Shield. Jadi hang ada saranan terakhir kepada peminat MU kat Malaysia tak? Silakan.
main bola tu sepasukan. Bukan seorang. Jadi bila sepasukan ni macam-macam kena jaga. So kalau sokong, tunggu. Tak sokong, isi borang lain. Kalau waktu menang boleh waktu menang boleh sokong, takkan waktu kalah tak boleh tahan. Tu je. Kalau waktu menang boleh sokong, takkan waktu kalah tak boleh tahan. Ini satu ayat yang memang macam mutiara kata pula Dad. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Iskandar Abdullah ataupun Dad tetamu kita pada hari ini, penyokong Manchester United yang memang sangat kuat. Terima kasih banyak Dad sebab sudi berpodcast walaupun daripada Tashkent sana. Okey. Kepada penonton terima kasih juga dan juga boleh subscribe channel ni. Selain daripada Dad, selepas ini kita ada juga, kita bawa masuk fan-fan kelab lain yang kita akan bincang. Ya, peminat bola kena ikut walaupun kita ada topik-topik lain, tapi bola ni biasanya memang kita tak tinggal lah sebab kita nak satu platform untuk peminat bola. Dekat sini kita bincangkan tak ada lapik-lapik dan dekat sini kita bincangkan pendapat peribadi. Jadi setiap orang ada pendapat dia sendiri. Mungkin ada peminat tak puas hati macam hang jawab tadi, hang letak David Beckham, Cristiano Ronaldo, ada yang tak puas hati sila tulis di ruangan komen. Okey dah Okey, mungkin hang tadi Dia sabar. Yang hang pilih-pilih tadi, siapa yang tak puas hati semua benda yang hang cakap, sila tulis di ruangan komen. Kita tak ada masalah. Ini open. Terima kasih banyak Dad. Baik. Terima kasih Sid. Okey, assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam.